Assalamualaikum, nama saya Nuriana Nadia binti Ahmad dari kelas DPM 2A. Kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli akan menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan tajuk Makiyah dan Madaniyah. Al-Quran merupakan sebuah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat. Ia mengambil masa selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini terdapatnya kajian mengenai ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Seterusnya ialah berkenaan dengan pengertian Maki dan Madani. Maki dan Madani ini merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat serta surah-surah yang diturunkan di Mekah dan Madinah serta di kawasan sekitarnya. Ada juga ayat atau surah yang diturunkan di luar kota Mekah dan Madinah. Ulama ada berbeza pendapat dalam menentukan pengertian ayat Maki dan Madani. Jadi ulama telah membuat pembahagian dari sudut masa, tempat dan juga tumpuan penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraina Usman binti Muhammad Ismail daripada DPM 2B. Saya akan menyampaikan tentang pengertian dari sudut masa. Ayat dalam Al-Quran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ayat Maki dan ayat Madani. Menurut para ulama, ayat Maki diturunkan sebelum hijrah dan ayat Madani diturunkan selepas hijrah. Menurut pendapat di atas, penumpuan kepada masa meliputi ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Asal ayat itu turun sebelum hijrah, ayat itu akan tetap menjadi ayat Maki, dan asal ayat itu turun selepas hijrah, ayat itu akan tetap menjadi ayat Madani. Pendapat ini dikira sebagai pendapat yang masyhur dan diiktiraf oleh jumhur ulama kerana ia menyeluruh dan tepat merangkumi semua ayat yang diturunkan kepada Nabi. Tambahan lagi, pembahagian ini dibuat secara umum dan tidak ada pencanggahan, serta Imam Al-Bukhari telah menyokong pendapat ini di dalam kitabnya yang bernama Tarikh Al-Tashriq dan menyatakan bahawa penurunan Al-Quran terbahagi kepada dua masa, iaitu yang pertama, ia diturunkan sebelum hijrah selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari bermula 17 Ramadan hingga awal Rabiul Awal. Ia berlaku ketika Nabi berusia 41 tahun hingga Nabi berusia 54 tahun. Semua ayat yang turun pada masa itu dikira sebagai ayat Maki dan mempunyai 19 juzuk di dalam Al-Quran. Yang kedua, ia diturunkan selepas hijrah selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari. Ia bermula pada awal Rabiul Awal hingga 9 Zulhijjah. Ia berlaku ketika Nabi berusia 54 tahun hingga Nabi berusia 63 tahun. Semua ayat yang turun pada waktu itu adalah ayat Madani dan mempunyai 11 juzuk di dalam Al-Quran. Oleh itu, menurut para ulama golongan pertama ini, ayat 3 dalam surah Al-Ma'idah dikira sebagai ayat Madani walaupun ia diturunkan di padang Arafah pada tahun Hijratul Wada' selepas hijrah. Kesimpulannya, pendapat ulama golongan pertama ini dikira sebagai komprehensif kerana ia memasukkan semua ayat Al-Quran ke dalam pembahagian Maki dan Madani. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari sudut tempat. Menurut pendapat ulama golongan kedua pula, surah dan ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dikatakan ayat Maki dan ayat yang diturunkan di Madinah dikatakan ayat Madani. Pendapat golongan kedua ini adalah dinilai dari sudut tempat penurunan ayat. Semua ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Arafah, Hudaibiyah dan Mina dinamakan ayat Maki walaupun ia turun selepas hijrah. Semua ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Badar, Quba dan Uhud dinamakan ayat Madani walaupun ia turun sebelum hijrah. Pendapat ulama golongan kedua ini dikira tidak tepat kerana ia tidak jamik mani, iaitu tidak meliputi dan tidak menyeluruh, kerana ada juga ayat yang tidak diturunkan di Mekah dan ada juga ayat yang tidak diturunkan di Madinah. Contohnya, ada ayat yang diturunkan sewaktu Nabi bermusafir ketika Nabi berada di Tabuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, pendapat kedua ini dapat disangkal kerana ia tidak merangkumi semua ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ada juga ayat yang Allah turunkan pada waktu malam di malam Isra' Baitul Maqdis. Berdasarkan bukti tersebut menunjukkan pendapat kedua tersebut adalah tidak tepat, di mana berdasarkan pengertian dan pembahagian yang mereka berikan itu menyebabkan ada ayat-ayat yang tidak termasuk dalam mana-mana bahagian. Assalamualaikum, saya Nur Nabila Sakinah binti Rizwan. Saya dari kelas DPM 2A. Saya akan menerangkan tentang pembahagian dari sudut tumpuan penurunan ayat Maki dan ayat Madani. Sebahagian ulama mengatakan penurunan ayat Maki bertujuan untuk ditujukan kepada penduduk Mekah. Menurut sebahagian ulama juga,
mengatakan ayat maki kebiasaannya menggunakan lafaz seperti Ya ayuhan nas, iaitu wahai sekalian manusia, dan Ya bani Adam, iaitu wahai anak Adam. Manakala ayat madani pula ditujukan kepada penduduk Madinah, di mana ayat madani ini selalunya dilafazkan seperti Ya ayyuhallazina amanu, yang bermaksud wahai orang yang beriman. Secara keseluruhannya, dari sudut tumpuan penurunan, pendapat ulama adalah tidak menyeluruh. Hal ini menyebabkan tiada keseragaman kerana terdapat sesetengah ayat tidak termasuk dalam mana-mana bahagian, iaitu tidak daripada ayat maki dan tidak juga daripada ayat madani. Slide yang seterusnya ialah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda pengenalan ayat maki dan ayat madani. Para ulama telah menetapkan bahawa terdapat ciri-ciri tertentu untuk mengetahui dan mengenali ayat maki dan ayat madani. Ianya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu ciri-ciri khusus ayat maki dan ciri-ciri khusus untuk ayat madani. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabilah binti Jumi'i daripada DPM 2B. Saya ingin membentangkan tentang ciri-ciri khusus ayat maki yang terbahagi kepada dua, iaitu qata'i dan aglabi. Contoh bagi ayat maki yang bersifat qata'i adalah setiap surah yang terdapat dalam ayat sejadah. Manakala satu lagi ciri bagi mengetahui ayat itu adalah ayat maki ialah setiap surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah atau sejarah para nabi dan rasul serta kisah tentang umat terdahulu merupakan ayat maki, kecuali surah Al-Baqarah. Seterusnya, ciri yang kedua adalah aglabi, iaitu ayat yang menerangkan tentang akidah yang benar agar dapat menjauhkan diri seseorang itu daripada syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan ayat maki. Selain itu, ayat maki ini juga berbentuk pendek, ringkas dan padat serta nadanya yang berbentuk keras, dan ayatnya yang bermula dengan lafaz Ya ayuhan nas, iaitu wahai manusia, juga merupakan ayat maki. Begitu juga dengan ayat atau surah yang menceritakan tentang hari akhirat, keadaan syurga dan neraka, merupakan ayat maki. Contohnya surah Ad-Dukhan dan Al-Waqi'ah. Alih pula kepada ciri-ciri khusus ayat madani, sama juga terbahagi kepada dua, iaitu qata'i dan aglabi. Ayat madani yang mempunyai sifat qata'i adalah ayat yang menerangkan tentang keizinan berperang, berjihad serta peraturan perang dan berkaitan dengan hukum jihad adalah ayat madani. Selain itu, surah-surah dan ayat yang menyatakan tentang orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Manakala ciri ayat madani yang bersifat aglabi pula merupakan ayat dan surah yang menerangkan dengan secara terperinci tentang bukti-bukti yang menunjukkan kenyataan tentang keagamaan, adalah madani, serta ayat yang panjang dan memberi penjelasan dan keterangan yang terperinci adalah ayat madani, kecuali surah An-Nas, Al-Zalzalah dan Al-Bayyinah. Akhir sekali, ayat yang dimulakan dengan lafaz Ya ayyuhallazina amanu, iaitu wahai orang yang beriman, merupakan ayat madani, kecuali surah Al-Hajj. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang penyusunan ayat dan jumlah surah Al-Quran. Al-Quran mengandungi 114 surah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama, dan 113 surah mengikut ulama salaf. Hal ini disebabkan ulama salaf yang berpendapat bahawa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah adalah satu surah sahaja. Ini kerana surah Al-Taubah tidak mempunyai lafaz Bismillah pada permulaan ayatnya. Al-Quran juga mempunyai 30 juzuk, 60 bab dan 554 rukun. Akhir sekali, jumlah surah maki dan madani dapat dijelaskan dengan lebih lanjut melalui perbentangan seterusnya. Saya akan teruskan lagi dengan penyusunan juga jumlah surah dalam Al-Quran, iaitu Al-Quran terdiri daripada 114 surah, iaitu pemenang surah itu surah maki dan baki adalah surah madani, itu sebanyak 28. Contoh surah maki ialah surah An-Nazi'at, Al-Insyiqaq, Al-Infitar dan Ar-Rum. Manakala surah madani pula ialah Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran dan juga Al-Ahzab. Terdapat beberapa surah yang telah diperselisihkan, iaitu jumlahnya sebanyak 12 surah. Contoh-contoh surah tersebut ialah surah Al-Fatihah, Al-Ra'du, Ar-Rahman, Al-Saf, Al-Taqabun, Al-Mutaffifin, Al-Qad, Al-Bayyinah,
Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas. Surah-surah tersebut merupakan surah yang telah diperselisihkan. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang ayat Maki dalam surah Madani dan ayat Madani di dalam surah Maki. Ia membawa erti bahawa surah Maki dan Madani telah bercampur ayatnya. Daripada keseluruhan 114 surah, terdapat sebanyak 40 surah yang telah ditetapkan oleh ulama yang bercampur surah Maki dan ayat Madani, dan surah Madani yang telah bercampur dengan ayat Maki. Seterusnya, terdapat 34 surah Maki yang mempunyai beberapa ayat Madani, dan terdapat 6 surah Madani yang telah bercampur dengan ayat Maki. Ayat yang turunkan di Mekah tapi hukumnya Madani. Misalnya ialah ayat turunkan di Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Ini merupakan ayat Madani kerana penurunannya dah selepas hijrah, dan para ulama telah berpendapat bahawa ia tidak dinamakan dengan Maki maupun Madani secara pasti. Ia juga bersifat umum. Manakala ayat yang turunkan di Madinah tapi hukumnya Maki pula ialah sebagai contoh, para ulama mengatakan surah Al-Mumtahanah jika dilihat pada tempat penurunannya dah di Madinah, tetapi ini ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah. Ayat Maki ciri sama dengan ayat yang turunkan di Madinah, bermaksud ayat-ayat dalam surah Maki tetapi mempunyai gaya bahasa, sifat serta ciri umum surah Madani. Contohnya ayat ke-32 surah An-Najm. Ayat tersebut bersifat merupakan ayat Maki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, terjemahannya, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang kecil, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Ayat Maki ciri sama dengan ayat yang turunkan di Madinah, bermaksud ayat-ayat dalam surah Maki tetapi mempunyai gaya bahasa, sifat serta ciri umum surah Madani. Contohnya ayat ke-32 surah An-Najm. Ayat tersebut bersifat merupakan ayat Maki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, terjemahannya, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang kecil, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Ialah ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah adalah ayat yang dibawa oleh kaum Muhajirin lalu diajarkan kepada kaum Ansar. Terdapat sebanyak 34 surah Maki yang mempunyai beberapa ayat Madani. Antara contoh yang surah yang dibawa dari Mekah ke Madinah adalah surah Al-An'am, Al-A'raf, Yunus dan banyak lagi. Ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contoh ayat ini adalah seperti mana dalam surah Al-Taubah, iaitu di mana ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menunaikan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijrah. Apabila surah Al-Taubah tersebut turun, Rasulullah SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Talib agar membawa ayat tersebut kepada Abu Bakar agar beliau menyampaikan kepada kaum musyrikin Mekah. Setelah Abu Bakar menerima ayat tersebut daripada Ali, beliau membacakannya kepada kaum musyrikin Mekah dan memberitahu bahawa bermula tahun tersebut semua kaum musyrikin tidak dibenarkan lagi mengerjakan ibadah haji. Saya akan menyambung tajuk yang seterusnya, iaitu ayat yang diturunkan pada malam dan siang hari. Kebanyakan ayat dalam Al-Quran telah diturunkan pada siang hari, tetapi ada juga terdapat ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-190. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berakal. Ayat dalam Al-Quran bukan sahaja diturunkan pada siang dan pada malam hari, namun ayat dalam Al-Quran juga telah diturunkan pada musim panas dan musim sejuk. Antara contoh yang diturunkan pada musim panas ialah ayat yang berkaitan dengan kalalah. Sebagai contohnya surah An-Nisa ayat yang ke-176.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah kalalah. Berkaitan penurunan ayat tersebut ialah sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar. Katanya, tiada yang sering kutanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu sebagaimana pernyataan mengenai kalalah. Tajuk yang seterusnya ialah ayat diturunkan waktu Nabi menetap dan musafir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Suyuti, jumhur ulama telah sepakat mengatakan kebanyakan ayat Al-Quran diturunkan adalah sewaktu Nabi menetap. Namun begitu, terdapat juga ayat yang diturunkan sewaktu Nabi bermusafir atau dalam perjalanan. Contohnya, ayat dikemukakan oleh Sa'ad Ibn Waqqas, iaitu ayat permulaan surah Al-Anfal. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 1, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Sa'ad Ibn Waqqas telah mengatakan penurunan ayat Al-Quran tersebut ialah di Badar sewaktu selesai peperangan Badar Kubra. Mempelajari tentang ayat Maki dan Madani memberi faedah yang besar kepada orang yang mempelajarinya. Antaranya, kita dapat mengetahui dan membezakan antara ayat nasih dan ayat mansukh. Kita juga dapat mengetahui sejarah perundangan Islam serta perkembangan Al-Quran itu sendiri. Selain itu, kita dapat menambah keyakinan serta mengukuhkan pegangan umat Islam tentang keaslian Al-Quran dan kesuciannya serta sebagai tanda penghargaan kepada para ulama. Seterusnya, kita juga dapat memahami gaya bahasa atau uslub ayat Maki dan Madani. Akhir sekali, sebagai salah satu syarat utama kepada ahli tafsir dan mujtahid untuk mentafsir Al-Quran dan melibatkan hukum daripadanya. Sekian, terima kasih. Yang terakhir ialah hikmah mengetahui ayat Maki dan Madani. Yang pertama ialah dapat memudahkan seseorang membuat tafsiran ke atas sesuatu ayat secara tepat dan pasti. Kedua, dapat mengenali dan memahami sejarah perundangan Islam dari awal hingga akhir. Ketiga pula ialah boleh menentukan ayat-ayat nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir, dapat menambah keyakinan kepada Al-Quran dan agama Islam itu sendiri. Kesimpulan berdasarkan perbincangan kami dalam tajuk Makiyah dan Madaniyah ini dapat memberi banyak kebaikan dan faedah kepada para pengkaji. Ini kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan seseorang mengenai ayat Maki dan Madani. Sebagai umat Islam, kita mestilah menghargai jasa-jasa ulama Islam di atas kegigihan dan ketekunan mereka dalam mengkaji Al-Quran. Tanpa mereka, umat Islam pada hari ini tidak dapat mempelajari Al-Quran dengan kaedah yang betul. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما
قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين